Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat semuanya. Sihat at home, jaga diri baik-baik dalam keadaan dalam situasi yang masih lagi belum baik lagi untuk kita sekolah. Baik, untuk sesi PDPR kita pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan perwakilan data 2.1 kriptografi dan keselamatan data lagi, dan hari ini kita akan fokus kepada bab 2.1.2 proses fitur. Okey, proses fitur. Baik, mari kita kenali berkaitan dengan proses fitur ini. Okey, kriptografi merupakan penyamaran proses kita menyamar demi menjaga kerahsiaan dan juga keselamatan data kita. Jadi kita kena buat satu penyamaran supaya maklumat dan juga data kita sentiasa menjadi rahsia dan juga selamat antara penghantar dan juga penerima. Okey. Baik, cara untuk mencapai tujuan untuk kita lakukan penyamaran, kita dipanggil sebagai penulisan ataupun dalam bahasa orang putih ni adalah encryption. Okey, cara untuk kita dapatkan laksanakan proses ini. Okey, dalam kriptografi, pasangan algoritma digunakan untuk melakukan penulisan dan juga yang sulit dikenali sebagai algoritma kriptografi ataupun sifar. Okey, dikenali sebagai algoritma kriptografi ataupun sifar. Teks biasa dalam bahasa komputer ni kita panggil sebagai plain text akan melalui proses penulisan iaitu encryption yang menyebabkan data berubah-ubah bentuk. Okey, data tadi akan berubah bentuk yang tidak bermakna iaitu dikenali sebagai teks sifar teks sebelum dihantar kepada penerima. Maksudnya dalam proses kita menghantar maklumat data kita kepada pengguna yang betul, pengguna yang sepatutnya, dia akan diubah bentuk dia kepada bentuk yang orang lain tak boleh baca. Okay? Orang lain tak boleh baca sekiranya berlaku kecurian data, orang lain tidak dapat baca melainkan dia ada kunci. Okay? Melainkan dia ada kunci dia untuk buka menyelesaikan masalah maklumat yang kita hantar tadi. Contohnya kalau seorang disaster impian dia nak menghantar maklumat menyatakan meluahan hatinya kepada seorang gadis. Jadi dia ni pemalu orangnya, jadi dia nak bagi tahu kepada gadis tersebut supaya gadis tersebut saja yang mengetahui isi hatinya. Dia tak nak yang jalan tu orang tahu dia suka kepada wanita ni. Jadi salah jatuh hati dengan setia. Okey, salah jatuh hati dengan setia, maksudnya dia nak menyampaikan isi hati dia kepada setia. Okey, jadi dalam surat tu, dalam ini yang mungkin ditulis dalam surat mungkin ditulis dalam Microsoft Word. Okey, dalam Microsoft Word ni hanya setia saja yang boleh buka ataupun boleh buka pintu hati dia, contohnya lah. Jadi hanya penerima yang berhak sahaja dapat melakukan proses yang sulit dipanggil sebagai decryption, iaitu menukar teks sifar tadi kepada teks biasa. Okey, jadi kita tengok lagi dalam slide yang akan datang, slide yang lepas ni, bagaimana proses penulisan dan juga yang sulit itu berlaku. Okey, setiap proses penulisan dan yang sulit ini dilengkapi kita kata kunci, key yang menjadi rahsia antara penghantar dan juga penerima. Kunci ni boleh jadi macam-macam, boleh jadi simbol, boleh jadi sama ada kita gunakan nombor, kita boleh gunakan perkataan, okay, untuk membuka kepada ayat teks biasa yang dihantar tadi. Maksudnya proses penulisan tadi kepada proses yang sulit ni. Okey. Baik, kita tengok sifar. Okey, tadi kita panggil algoritma tadi sebagai sifar. Sifar ni terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua sifar, iaitu sifar kunci simetri. Kita tengok apa itu sifar kunci simetri. Yang ada ciri-ciri sifar kunci simetri ni ialah ia termasuk semua sifar klasik. Semua sifar klasik tu masuk pada zaman dahulu kala, dulu orang guna simbol-simbol.
Okay, kalau kamu tengok drama cerita zaman purba, cerita dunia apa semua tu, dia ada tulisan dekat di minggu tu kan, itu adalah tipe sebenarnya. Okay, dia menyatakan peristiwa ataupun sejarah pada zaman tersebut. Okay, menggunakan kunci yang sama untuk melakukan penulisan dan juga menulis. Waktu dia nak melakukan penulisan dan juga waktu dia nak tulis, maksudnya dia nak buka balik teks biasa tadi adalah menggunakan kunci yang sama. Kunci yang digunakan boleh dalam bentuk nombor, seperti kita tadi lah. Ada dalam bentuk nombor, huruf, perkataan ataupun simbol. Maklumat kunci mesti disimpan secara rahsia. Hanya penghantar dan juga penerima saja boleh menjaga kunci rahsia yang baru. Ya, antara mereka berdua saja yang boleh menjaga kunci rahsia yang baru. Okey, tipe yang kedua adalah tipe kunci tidak simetri. Ya, apa pula ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ia digunakan dalam tipe moden, kompleks dan melibatkan pengiraan matematik yang digunakan formula matematik untuk menyelesaikan proses penulisan dan juga metode ini. Ia melibatkan dua kunci, iaitu kunci awam dan kunci persendirian. Kenapa ada dua kunci awam pula ni? Okey, satu lagi kunci awam ni untuk penggunaan umum. Okey, mereka kunci persendirian ni lebih kepada macam admin punya function kunci dia. Kunci awam ni boleh digunakan oleh sesiapa sahaja untuk penulisan, manakala kunci persendirian disimpan secara rahsia oleh penerima sahaja. Okey, yang sulit ni memerlukan algoritma yang sepadan dengan kunci persendirian barulah boleh berlaku. Okey, baik, ini adalah proses penulisan dipanggil sebagai encryption. Kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu, buku surat 33. Okay, penulisan adalah satu proses komponen penting dalam bidang kriptografi. Penulisan ni adalah satu proses penukaran teks biasa kepada teks sifer, iaitu teks dalam bentuk yang tidak bermakna apabila dibaca. Okay, penukaran ini dilakukan dengan menggunakan algoritma dan kunci penulisan. Biasanya teks biasa ni nak tulis selamat datang. Okay, dekat tengah-tengah proses penghantaran maklumat tadi akan ada kunci dan juga algoritma penulisan yang digunakan untuk proses penulisan berlaku dekat sini, yang mana teks tadi diubah bentuk daripada keadaan asal, sama ada dikembalikan ataupun proses-proses menggunakan kunci-kunci yang lain. Okay, langkah-langkah penulisan adalah seperti berikut. Yang pertama, pengirim menghantar mesej ataupun teks biasa kepada penerima. Ini prosesnya dia hantar biasa-biasa. Kemudian mesej ini akan dituliskan menggunakan satu kunci dan algoritma penulisan. Seperti dalam jadual ni berlakunya proses penulisan dekat sini. Kemudian teks sifer tadi, iaitu teks yang tidak bermakna akan terhasil. Teks yang tidak bermakna akan terhasil. Baik, ini adalah proses penulisan. Bagaimana pula kita penerima tu dia nak tuliskan ataupun dia nak dapatkan balik apakah intipati mesej asal yang dihantar. Okay, ini dipanggil sebagai pula proses nyah tulis. Okay, apabila suatu teks biasa telah melalui proses penulisan dan menghasilkan teks sifer, proses nyah tulis akan berlaku terhadap teks sifer untuk mendapatkan kembali teks biasa yang asal. Secara umumnya, nyah tulis ini adalah proses untuk mengembalikan teks sifer menjadi teks biasa yang dapat dibaca dan mempunyai maksud. Okay, seperti proses penulisan tadi, nyah tulis juga merupakan menggunakan suatu algoritma dan kunci nyah tulis. Okay, raja dekat bawah ni menunjukkan proses tadi. Okay, dia terima teks sifer tadi, teks yang sudah dituliskan tadi tengah tulisan. Okay, sekarang dia nak nyah tulis. Dia gunakan kunci juga. Kemudian barulah dia dapat kembali teks biasa. Teks biasa dipanggil sebagai proses nyah tulis. Jadi langkah-langkah nyah tulis adalah teks sifer yang telah dituliskan akan dinyah tuliskan menggunakan satu kunci dan algoritma nyah tulis. Teks sifer tadi akan menjadi teks biasa. Penerima akan menerima teks biasa yang dapat dibaca kembali. Okey.
Baik, itu perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan proses FIFA 2.1.2 dalam konteks kita surat 32 dan 33. Baik, soalan latihan akan menyusul selepas ini. Untuk tugasannya anda siapkan nota yang cikgu berikan ni, siapkan dalam buku nota, dan latihan akan cikgu beri sebentar lagi dalam perkongsian dalam grup WhatsApp kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Okay, jangan ke mana-mana, stay at home, stay safe. Okay, supaya kita dapat kembali semula ke sekolah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jumpa lagi. Bye-bye.